Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para dimana rahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian di dalam kitab Ummul Barahin karangan Al-Imam As-Sanusi. Dan pada minggu yang lepas kita masih berada di bahagian yang mana penulis ini sedang membicarakan berkenaan dengan burhan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah sebelum kita meneruskan, kita melakukan sedikit ulang kaji atas apa yang kita membicarakan pada minggu yang lepas. Disebabkan perkara tersebut mungkin ada yang mendapatinya sedikit susah sikit nak faham. Jadi insya-Allah ini saya akan ulang, insya-Allah akan rumuskan. Maka penulis ini beliau apabila membicarakan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan amma burhanu wujudihi taala. Jadi kita lihat di sini ya. Amma burhanu wujudihi taala fa hudusul alam. Jadi dia mengatakan burhan ini seperti mana saya mengatakan, dia adalah dalil yang kuat ya, dalil yang kukuh. Dia bukan sembarang dalil, tetapi dia adalah dalil berdasarkan dengan keyakinan. Apakah yakni burhan bagi wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan hudusul alam. Yani alam ini dia bersifat hadis. Bersifat hadis. Yani hadis ini maksudnya dia wujud selepas ketiadaan. Yani tiap-tiap perkara yang wujud selepas ketiadaan adalah hadis. Dalam bahasa kita panggil sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Apa maksud satu yang baru? Ini maksudnya dulu ia tidak wujud, selepas itu ia wujud. Yakni kewujudannya datang selepas ketiadaan. Jadi sama juga kita mengatakan ada permulaan bagi kewujudannya. Ada permulaan bagi kewujudannya. Maka penulis ini mengatakan apabila kita memahami bahawasanya alam ini ada permulaan dan ia wujud selepas ketiadaan, maksudnya ia diciptakan. Sebab mustahil sesuatu perkara yang ada permulaan dan kewujudan yang datang selepas ketiadaan, mustahil kita mengatakan dia mewujudkan dirinya sendiri. Bagaimana dia boleh mewujudkan dirinya sendiri sedangkan dia tidak wujud sebelum itu? Sedangkan sesuatu yang tidak wujud tidak boleh mewujudkan. Sesuatu yang tidak wujud tidak boleh mewujudkan. Maka alam ini ada permulaan bagi kewujudannya, dan kewujudannya datang selepas ketiadaan, maka mustahil kita mengatakan dia mewujudkan dirinya sendiri sedangkan ia wujud selepas ketiadaan. Jadi apabila kita memahami bahawasanya ia ada awal baginya, ada permulaan baginya, dan ia wujud selepas ketiadaan, maka dengan yakin kita mengatakan ada yang menciptakannya, ada yang mewujudkannya. Jadi alam ini diciptakan, alam ini diwujudkan daripada ketiadaan kepada wujud. Maka di sini penulis ini mengatakan ini merupakan burhan ataupun dalil bagi wujudnya Allah yang mewujudkan alam ini. Ini adalah daripada burhan yang menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan selepas itu dia menerangkan tentang apa yang kita mengatakan, seperti mana saya mengatakan minggu lepas, ini kaedah dalam ilmu akidah. Kita panggil at-tarjihu bila murajjihin muhal. Tarjih tanpa murajjih adalah muhal. Dan minggu lepas para jemaah boleh lihat video yang ini sebelumnya, saya melukiskan mizan, benda yang mungkin sama ada ia wujud ataupun ia tidak wujud, dan dia merupakan sama benda yang mungkin ini dia sama ada dia wujud ataupun dia tidak wujud. Apakah yang menentukan kewujudan yakni benda yang mungkin, termasuk alam ini semua adalah mungkin, maka yang menentukannya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau sekiranya seorang ini mengatakan sesuatu perkara yang mungkin dia wujud dengan tidak wujud, yakni dalam yakni paras yakni yang sama, akan tetapi kewujudan itu mentarjihkan ke tidak wujud, ini adalah mustahil. Kalau kita mengatakan tidak ada sesuatu yang menyebabkan kewujudannya,
sedangkan ia ada permulaan ini baginya, maka ini yang kita maksudkan dengan melakukan tarjih tanpa murajjih. Maka tiap-tiap perkara yang tarjih seperti mizan, seperti apa, ini mizan ya, kalau kita meletakkan sesuatu ke atas salah satu daripada dacingnya, maka dia akan ke bawah, betul ke tidak? Maka ini kita panggil murajjih, yakni sesuatu yang menyebabkan ia terkesan, yang menyebabkan ia terkesan. Maka apabila kita memahami alam ini wujud, yakni maksudnya ada murajjih baginya, ada yang menciptakannya. Ini yang penulis ini mengatakan. Dari dia mengatakan li'annahu law lam yakun lahu muhdithun, kalau sekiranya alam ini tidak ada muhdith, yakni muhdith yang menciptakannya, bal hadasa bi nafsihi, kalau orang mengatakan alam ini wujud dengan dirinya sendiri, sampai hari ini kita lihat ini ramai manusia yang beriman bahawasanya alam ini wujud dengan sendiri. Alam wujud dengan sendiri. Ini kita mengatakan bercanggah yang ini dengan akal fikiran, bercanggah dengan logika. Ini adalah perkara yang mustahil, sesuatu perkara yang mungkin, seperti mana kita mengatakan dia tidak boleh mewujudkan diri sendiri. Maka di sini penulis ini mengatakan, kalau seorang itu mengatakan sedemikian, lazima ayyakuna ahadul amraini mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alaihi bila sababin wa huwa muhal. Ini yang seperti mana saya syarahkan pada minggu yang lepas. Khulasahnya, seperti mana saya mengatakan tadi, saya memberikan ini ilustrasi ini sebagai dacing, benda yang mungkin dia menerima kewujudan dan ketiadaan. Maka bagaimana kita mengetahui sama ada ia wujud ataupun ia tidak wujud? Apakah perkara yang menentukan kewujudannya ataupun ketiadaannya? Mesti ada murajjih, mesti ada sesuatu yang menentukan sama ada ia wujud ataupun ia tidak wujud. Maka di sini penulis ini mengatakan, kalau sekiranya sesuatu daripada keduanya rajihan, yakni maksudnya ada terkena kesan, maka kalau sekiranya kita mengatakan tanpa sebab, maka itu adalah mustahil. Sebab sesuatu yakni kesan yakni berlaku dengan sebab. Sama juga kita mengatakan alam ini wujud, ada yang mewujudkannya. Jadi inilah khulasah yang dijemaah dengan mati Allah. Ini adalah murajaah yakni bagi pengajian yakni yang lepas. Wallahu alam, saya tidak mengetahui sama ada jemaah yang mungkin rasa benda ini susah ke apa. Dia pada hakikatnya ini tidak susah. Cuma mungkin saya rasa kita tidak biasa dengan bahasanya. Mungkin kalau orang pertama kali belajar, mungkin kita tidak biasa ini dengan bahasa yang ini seperti ini. Tapi saya harap insya-Allah keterangan saya dapat ini orang mudah dapat memahami insya-Allah. Seterusnya kita lihat, ini adalah merupakan pengajian kita pada hari ini. Pengajian kita pada hari ini akan membicarakan berkenaan dengan apakah dalil bagi hudusnya alam. Tadi kita mengatakan alam ini hadis. Alam ini ada permulaan baginya, alam ini wujudnya selepas ketiadaan. Mungkin ada orang yang menanyakan, bagaimana kita nak mengetahui sama ada alam ini kalau orang yang bukan Islam, ini mungkin dia akan fikir ini. Hatta orang Islam, hari ini banyak pemuda-pemuda Islam ini mereka syak dalam masalah ini. Kita mengatakan misalan alam ini diciptakan, alam ini ada permulaan, alam ini datang selepas ketiadaan. Ada orang ini mungkin menanyakan, apakah dalilnya? Kita mengatakan alam ini hadis, alam ini ada permulaan. Maka di sini penulis ini membicarakan ini tentang dalilnya. Maka beliau mengatakan, wa dalilu hudusil alami mulazamatuhu lil a'radil hadithah. Ini dalilnya. Bagaimana kita mengetahui alam ini hadis, ini baru? Maka kita lihat ini kepada alam ini. Alam ini apa yang kita lihat daripada matahari, bulan, manusia, binatang-binatang, pokok-pokok, bumi. Maka ia terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama sekali apa yang kita memanggilnya sebagai jauhar. Yang kedua al-arad. Jauhar, al-arad. Saya akan memberikan misal ya. Kita nak kena faham ini dulu. Jadi sekarang ini kita lihat ini kepada botol ini. Botol ini terbagi kepada jauhar dengan arad. Ataupun kita panggil ini germ. Yang ini jauhar ini dia merupakan yang ini seperti atom. Jadi apabila yang ini dia banyak, maka dia mengambil bentuk, maka dia dikirakan yang ini sebagai germ. Jadi kadang-kadang kita lihat ulama kita kadang-kadang ini menggunakan perkataan germ, kadang-kadang ini menggunakan perkataan
menggunakan ini perkataan apa kita mengatakan jauhar. Baik. Jadi sekarang kita mengatakan perkara ini terbagi kepada dua bahagian. Pertama sekali dia adalah jirim, yakni yang terkandung ini jauhar. Yang kedua adalah arat. Macam mana yang ini kita nak bezakan jirim ini dengan arat? Jadi kita mengatakan partinya ini benda ini dia adalah jirim. Dia mengambil bentuk. Akan tetapi warna bagi botol ini dia adalah arat. Warnanya adalah arat. Apa beza ni? Apa bezanya jirim ini dengan arat? Kita mengatakan arat ini dia adalah sesuatu yang berhinggap ini kepada jirim. Yang ini sebagai misal warna. Warna ini dia adalah arat. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil ini accident. Substance dengan accident. Dan accident ini ataupun arat ini dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Ini sebagai misal warna kulit saya ini. Warna kulit saya ada pada kulit saya. Kulit saya merupakan substance, jirim. Maka warna bagi kulit saya dia adalah arat. Jadi saya tidak boleh mengeluarkan warna kulit. Sebab warnanya sentiasa mesti ada pada sesuatu. Warna tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Yani kalau kita mengatakan warna coklat ataupun warna hitam misalan, kita tidak boleh mengatakan misalan ini adalah warna hitam ataupun ini adalah warna coklat dengan sendirinya. Tetapi sentiasa kita mengatakan apabila warna itu hinggap kepada jirim, maka sekarang yang ini jirim itu disifatkan ini sebagai warna coklat ataupun warna hitam. Ini yang kita maksudkan dia tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Ini yang penulis ini mengatakan mulazamatuhu lil a'rad. Semua yang ini kita lihat ini alam ini, semua yang ini kita lihat ini alam ini terbagi kepada dua bahagian. Kita ada jirim ataupun jauhar dengan arat. Jadi misal adalah seperti warna. Warna adalah arat. Dia sentiasa mesti hinggap ini kepada jirim. Dia tidak boleh berdiri dengan sendirinya. Kita tidak boleh memisahkannya daripada jirim. Sebagai misal ini botol ini tadi kita mengatakan warnanya adalah arat. Tapi botol ini sendiri, yakni partinya ini adalah jirim. Yakni yang mengambil tempat ini dan sebagainya. Begitu juga kita mengatakan dia punya ketinggiannya. Ketinggian ini adalah arat. Ketinggian ini adalah arat. Sebab ketinggian juga kita tidak boleh mengeluarkan. Dia sentiasa ada pada jirim. Maka ini adalah misal kita mengatakan arat. Jadi maka tiap-tiap benda yang kita lihat dia terbagi kepada jirim dan dia terbagi kepada arat. Maka penulis ini mengatakan daripada dalil bahawasanya alam ini dia adalah hadis, yakni baru, dia sentiasa dilazimi dengan arat. Dilazimi dengan arat. Dan misal dia memberikan ini kepada arat yang hadis, arat kesemuanya adalah hadis. Mustahil yang arat ini qadim. Sebab arat ini dia bertukar. Dia bertukar. Sebagai misal dia mengatakan harakah. Sekarang ini saya pegang botol ini dan saya gerakkan botol ini. Botol ini kita mengatakan jirim. Gerakannya adalah arat. Gerakannya adalah arat. Nampak tak? Jadi ini adalah misal. Penulis ini mengatakan min harakatin wa sukunin. Kalau botol ini dia tidak bergerak, ini adalah sukun. Dia tidak ini bergerak. Wa ghairihima, sama juga dengan warnanya, sama juga dengan apa kita mengatakan ketinggiannya. Maka ini semua adalah daripada sifat hawadith, hadis. Kenapa? Sebab dia berubah. Arat ini dia adalah hadis sebab yang ini dia berubah daripada satu kepada yang lain. Tadi botol ini dia bergerak, sekarang ini tidak bergerak. Perubahan. Maka perubahan seperti ini menunjukkan bahawasanya dia adalah hadis. Sebab kalau benda yang qadim, sesuatu ini yang qadim, yang tidak ada awal baginya, dia tidak boleh berubah. Dia tidak boleh ubah. Sebab bila berlaku perubahan, maka berlaku sesuatu yang baru kepadanya. Itu sebab kita mengatakan dia adalah hadis.
Dan disebabkan gerakan ini ada pada benda ini, jirim ini, maka jirim ini juga adalah hadis. Sebab bila kita mengatakan aradnya adalah hadis, jirimnya adalah hadis. Sebab dia tidak dapat dipisahkan. Arad ini dengan jirim ini tidak dapat dipisahkan. Ini yang penulis ini mengatakan, wa mulazamatul hadisi hadisun. Bagi mereka yang ada kitab yang ni, underline ini, wa mulazamatil hadisi hadisun. Yakni kalau kita mengatakan arad adalah hadis, maka jirim juga adalah hadis. Sebab mereka tidak dapat dipisahkan. Mustahil kita mengatakan misalnya jirimnya qadim, aradnya hadis. Ini tidak boleh berlaku. Mustahil ini. Sebab arad ini sentiasa ada pada jirim. Maka kedua-duanya mesti hadis. Salah satu tidak boleh menjadi qadim. Sebab dia sentiasa ada mulazamah. Yani mulazamah adalah sentiasa yang ini berada yang ini bersama. Tidak dapat dipisahkan. Maka penulis ini pun mengatakan wa dalilu hudusil a'rad musyahadatu tarayyuriha. Dan dalil yang ini hudusnya al-a'rad, sebab ini kita melihat perubahannya min adamin ila wujud. Kadang-kala dia ada, kadang-kala dia tidak ada. Sekarang ada apa? Gerakan. Betul ke tidak? Sekarang ada gerakan. Saya berhentikan. Sekarang tidak ada gerakan. Yang ni tadi gerakan wujud, sekarang ini gerakan tidak wujud. Maka perubahan seperti ini menunjukkan bahawasanya benda ini adalah hadis. Benda ini adalah hadis sebab yang ni dia berubah. Dan seperti mana saya mengatakan, yakni kisah Nabi Ibrahim AS, apabila dia mengatakan matahari, bintang, begitu juga dengan bulan, dia mengatakan ini tidak boleh jadi Tuhan aku. Apa sebabnya? Sebab ia berubah. Sekejap boleh lihat, sekejap tak boleh lihat. Sekejap ini ada, sekejap ini tidak ada. Maka ini menunjukkan bahawasanya bulan, bintang dan kesemua yang ini alam ini dia adalah hadis. Sebab yang ini ia berubah. Maka apabila sifatnya berubah, maka dengan pasti kita mengetahui bahawasanya alam ini ada permulaan baginya. Hadis ini maksudnya, seperti mana kita mengatakan ada permulaan ini baginya, ia diwujudkan selepas ketiadaan. Maka apabila kita yakin bahawasanya alam ini adalah hadis, maka kita akan yakin yang bahawasanya ada yang menciptakan, dan yang menciptakannya yang maha berkuasa, maha mengetahui, maha berkehendak, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya-Allah pada kali ini saya rasa saya berhenti di sini saja. Kita ambil sikit-sikit insya-Allah ya. Pada minggu yang akan datang insya-Allah kita akan mula dan membicarakan tentang sifat yang kedua, iaitu sifat al-qidam. Jadi kita mengambil yakni dua sesi bagi menerangkan yakni sifat al-wujud bagi Allah Subhanahu wa taala dan dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kita akan membicarakan yakni tentang yakni sifat al-qidam. Maka kita tangguhkan ini pada minggu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.